Saya jemput Shah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya ingin mengucapkan setinggi penghargaan kepada Tan Sri Yang di-Pertua kerana memberi ruang kepada Shah Alam untuk membahaskan laporan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam bagi tahun 2020. Di awalnya saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Suhakam kerana laporannya dengan jelas mengaitkan hubungan di antara Islam dan hak asasi manusia. Dalam mukadimahnya menyatakan bahawa Suhakam mengambil pendirian tegas bahawa ajaran Islam merangkumi prinsip hak asasi manusia dan merupakan salah satu daripada elemen utama maqasid syariah. Suhakam juga memetik ayat daripada surah Al-Isra yang berbunyi walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Surah Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ini disebutkan oleh Suhakam dalam laporannya dalam muka surat 194. Bagi saya ini adalah satu perkara yang sangat penting apabila Suhakam menyebutkan hubung kait dan juga saling keterlibatan, kesinambungan di antara Islam dan juga hak asasi manusia selari dengan prinsip dan semangat maqasid syariah untuk memelihara maruah dan kemuliaan insan. Dalam hal ini, apabila menyentuh tentang perkara yang melibatkan Islam dan hak asasi manusia, isu yang berkenaan dengan agama Islam dalam memperhasakan hak asasi manusia ini, Suhakam telah menyentuh 3 perkara yang mereka telah pun lakukan. Dalam tahun 2020, dalam keadaan PKP yang tidak memungkinkan mereka untuk melakukan libat urus yang lebih luas, tetapi sempat juga mereka melakukannya secara online, perkara yang menyentuh tentang maruah diri orang yang kena tuduh OKT, tentang pencabulan hak asasi manusia yang dialami oleh masyarakat Islam di serata dunia dan peranan PBB, dan juga tentang penguatkuasaan undang-undang syariah di Malaysia yang melibatkan tentang maruah orang-orang Islam. Dari sudut orang yang kena tahan, Suhakam menyentuh tentang pemakaian seragam yang dikenakan kepada orang yang kena tahan ini, yang belum pun lagi disahkan kesalahan mereka, hanya dipanggil untuk memberikan keterangan, hanya dipanggil untuk bicara, tetapi telah pun dilabelkan bahawa mereka ini adalah seolah-olahnya orang yang kena tahan. Yang lebih membimbangkan kepada saya ialah hanya melibatkan sebahagian daripada orang yang tertentu yang tidak ada nama, yang bukan ada kepentingan, tetapi apabila melibatkan orang yang ada nama, ada kepentingan, ada gelaran, ada kedudukan, perkara ini tidak dilakukan, tidak disamaratakan dari pakaian seragam itu. Ini satu perkara bagi saya adalah sedikit pelanggaran kepada hak asasi yang sepatutnya diberikan kepada semua manusia dalam keadaan yang sama rata. Yang keduanya, dari segi pencabulan terhadap hak asasi manusia di peringkat antarabangsa. Di negara kita ramai pelarian-pelarian mereka yang menghadapi masalah di negara mereka, seperti di Palestin, Syria, Kashmir, Yaman, dan juga penderitaan Rohingya dan Uyghur. Kalau kita lihat, saya ambil satu contoh sahaja di pasar Borong di Selayang, ribuan pelarian-pelarian Rohingya yang terpaksa ataupun mencari rezeki mereka
yang dinafikan hak mereka untuk mencari rezeki yang secara halal. Mereka terpaksa berselindung, ya, bekerja untuk nak menyara hidup, menyara anak-anak, tetapi cara mereka untuk mencari rezeki itu tidak secara yang sah, yang diperakui oleh negara kita. Tidak ada lesen berniaga, tidak ada permit berniaga, tapi mereka kerja juga. Lagi kalau dari segi hukum Islam, apakah hukumnya mereka itu dalam keadaan mereka itu mencari rezeki tetapi tidak melalui proses yang sah dalam negara kita. Sebab itulah saya kira kerajaan kita harus melihat perkara ini dengan betul supaya tidak ada keraguan langsung daripada mereka itu untuk mencari rezeki yang halal. Ya? Dan begitu juga dalam perkara yang ketiga yang disebutkan ialah dari segi SOP berkaitan dengan kes tangkapan khalwat. Ya? Khalwat itu sendiri adalah perkara yang memalukan. Tetapi apabila adanya SOP yang disalahgunakan, diambil gambar mereka itu dan didedahkan kepada orang ramai, 2 kali perkara yang memalukan yang berlaku kepada orang yang terlibat itu. Ini satu perkara yang perlu juga diberikan perhatian oleh pihak kerajaan supaya SOP yang seumpama ini tidak menjejaskan hak mereka untuk diberikan keadilan seadil-adilnya. Dan yang seterusnya, Tan Sri yang dipertua, saya ingin menyebutkan bahawa kerajaan perlu memperkasa dan advocate Cairo Declaration on Human Rights in Islam, CDHRI. Deklarasi ini diterima pakai oleh OIC dan memberi ruang untuk mengharmonikan idea hak asasi manusia selaras dengan prinsip maqasid syariah dalam Islam. Di bawah kerajaan perpaduan dahulu, di bawah kerajaan Pakatan Harapan dahulu, idea untuk memperkenalkan Akta Kebencian Agama dan Kaum bagi menyekat budaya mencaci dan memaki agama dan kaum yang ada di negara ini telah digerakkan oleh mantan Menteri Agama yang dahulu, iaitu Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawah. Ya. Akta itu bagi melindungi semua agama di negara ini. Tindakan boleh diambil kepada sesiapa sahaja yang mencaci ataupun memaki Islam dan semua agama atau kaum yang ada di negara ini. Akta ini bukan sahaja untuk orang Islam tetapi bagi menjamin pelbagai agama dan kaum yang ada dalam negara ini, dan yang lebih penting, akta itu bukan sahaja untuk mendidik rakyat menghormati Islam sebagai agama rasmi persekutuan, tetapi juga agama lain dihormati dan diamalkan. Suhakam ada menyebut perkara ini yang mengatakan bahawa Suhakam seolah-olahnya sudah putus harap dengan Akta Hasutan 1948 yang sedia ada dan menyarankan agar ianya dimansuhkan dan diganti ataupun diperbaharui akta lain seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Muhammad, sikit saja. Sila. Berkenaan dengan Akta Hasutan, Dewan Yang Mulia ini, Tan Sri Speaker, perlu memberi perhatian bahawa ada juga kes-kes di mana tuduhan-tuduhan yang dipilih dibuat dengan izin selective prosecution, di mana mantan ahli Parlimen Bukit Gulugo yang berhormat Mendiang Kapal Singh telah dituduh kerana menyatakan bahawa di dalam perkara-perkara melibatkan pentadbiran negeri, kerabat diraja tidak boleh masuk campur. Itu adalah pandangan beliau yang diberi secara teratur, yang diberi secara berhemat berdasarkan kepada pengetahuan undang-undang. Dewasa ini kita lihat ada seorang mantan Perdana Menteri digelar Tun yang mengeluarkan macam-macam kenyataan menghentam kerabat diraja. Tidak ada sebarang pertuduhan dibuat. Soalan saya adalah kenapa? Kita tidak boleh memberi perlindungan kepada beliau cuma semata-mata beliau merupakan seorang Tun dan mantan Perdana Menteri. 2 kali diberi anugerah darjah kebesaran sebagai Tun oleh kerabat diraja. Kita telah memilih beliau sebagai Perdana Menteri kali kedua. Tetapi beliau telah mengambil kesempatan menghentam dan mengkritik kerabat diraja. Dan saya lihat, saya duka cita, ada ahli-ahli parlimen daripada sebelah sana. Kita lihat Yang Berhormat Marang
ada di situ. Kota Baru ada di situ. Soalan saya adalah, kenapakah mereka bersama-sama dengan beliau dalam sidang akhbar itu mendiamkan diri, membenarkan mantan ahli Parlimen Langkawi menghentam dan mengkritik kerabat diraja? Okey, Terima kasih. point taken. Silakan Syalam. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Saya terus gulung Silakan. sekali Tan Sri Yang di-Pertua. Sebab itu akta hasutan yang ada setakat ini kita lihat telah pun gagal untuk nak membendung suasana sentimen kebencian yang ada dalam negara kita itu. Sebab itu di bawah kerajaan Madani ini saya ingin menyarankan agar supaya akta ini mesti dikaji semula dan mesti ada satu reformasi ataupun pembaharuan terhadap usaha untuk nak membendung sentimen kebencian agama, kebencian kaum, apatah lagi untuk mempertikaikan institusi raja yang ada dalam negara kita ini, yang berhormat Tan Sri Yang di-Pertua. Jadi saya menyarankan agar apa yang disarankan oleh Suhakam ini dapat diberikan perhatian sewajarnya oleh pihak kerajaan, dan saya menyokong dengan penuh laporan yang dibentangkan oleh Suhakam. Terima kasih. Terima